Okey, kita tengok pada contoh soalan yang melibatkan sebatian kovalen dan sebatian ion. Okey, kita pada soalan contoh dia bagi dua sebatian iaitu sebatian M dan sebatian N. Kemudian diberi sifat fizik bagi sebatian M dan sebatian N. Okey, kalau kamu tengok untuk M, takat lebur adalah 714, takat diri adalah 1412. Okey, kalau kamu bandingkan dengan N, takat lebur dan takat diri adalah lebih rendah berbanding dengan M. Okey, yang kedua, kamu tengok dari segi kekonduksian elektrik, sebatian M dalam keadaan pepejal, dia tak boleh mengkonduksikan elektrik, tapi dalam keadaan leburan, dia boleh mengkonduksikan elektrik. Manakala bagi N, dalam keadaan pepejal tidak boleh mengkonduksikan elektrik, manakala dalam keadaan leburan pun tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Kita berbalik kepada konsep asas kita. Kalau sebatian kovalen tidak boleh, ciri-ciri adalah tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam sebarang keadaan sama ada pepejal ataupun dalam keadaan leburan. Tapi kalau sebatian ion boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan, tapi dalam keadaan pepejal tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, dari segi takat didih, takat didih dan takat lebur, kalau untuk sebatian kovalen adalah rendah. Manakala sebatian ion, takat lebur dan takat didih adalah tinggi. Jadi daripada sifat ni kita boleh nampak bahawa M adalah sebatian ion, manakala N adalah sebatian kovalen. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama, A1. Apakah ikatan yang terbentuk dalam sebatian M dan sebatian N? Jadi kalau untuk M adalah sebatian ion, jadi ikatan yang wujud adalah ikatan ion. Manakala sebatian N adalah sebatian kovalen, jadi ikatan yang wujud adalah ikatan kovalen. Okey, dari segi zarah, soalan yang A2, nyatakan jenis zarah bagi sebatian N. Jadi jenis zarah ni sama ada atom, molekul ataupun ion. Itu adalah dipanggil sebagai zarah. Jadi untuk sebatian N adalah sebatian kovalen. Sebatian kovalen. Jadi zarah bagi sebatian N adalah molekul. Di mana dalam keadaan molekul dia tak boleh mengkonduksikan elektrik. Kalau dalam keadaan ion bergerak, itu baru boleh mengkonduksikan elektrik. Jadi untuk sebatian N, jenis zarah adalah molekul. Di mana molekul adalah neutral, jadi tiada ion yang bergerak bebas. Yang B, B, terangkan mengapa takat lebur bagi kedua-dua sebatian itu berbeza. Sebab kita tengok balik kalau sebatian ion, kalau untuk sebatian ion, daya yang wujud adalah daya electrostatic force. Daya elektrostatik. Manakala kalau sebatian kovalen, adalah daya van der Waals yang lemah. Yang lemah. Jadi kita boleh kaitkan dengan tenaga yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Jadi kalau kamu tengok sebatian ion, iaitu M, takat lebur dan takat didih adalah lebih tinggi berbanding dengan sebatian kovalen. Sebab sebatian kovalen, daya yang wujud adalah daya van der Waals, di mana kalau daya van der Waals adalah lebih lemah berbanding dengan daya elektrostatik. Maksudnya, untuk sebatian ion, sebatian ion kita perlukan tenaga yang lebih untuk atasi daya tarikan elektrostatik yang wujud. Sebab daya elektrostatik adalah daya yang kuat. Bagi sebatian kovalen, daya yang wujud adalah daya van der Waals yang lemah. Jadi kita perlukan tenaga yang sedikit untuk mengatasi daya tarikan
van der Waals, daya tarikan yang wujud. Okey. Seterusnya, mengapa sebatian M boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan? Sebab kalau nak mengalirkan arus elektrik, dia mesti terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Sebab itu kalau kamu tengok, untuk sebatian ion dalam keadaan leburan, okey, dia boleh alirkan arus elektrik sebab terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Okey.